Di Instagram, pelakon Ungku Ismail berfungsi perkembangan terkini mengenai Nad Zainal. Bukan itu sahaja, dia turut memberi penjelasan mengenai tabung kecemasan yang telah ditubuhkan untuk Nad baru-baru ini. Sebelum apa-apa, saya nak clear tentang isu merajuk dan sentap. Tak ada istilah benda itu semua. Saya minta korang berdoa, bukan bercakap soal cinta dan kerja. Saya selalu ingatkan korang semua untuk mohon doa buat Nad. Tak apa, it's okay. Ramai pula yang mempertikaikan macam-macam. Menurut Ungku Ismail, Nad menunjukkan perkembangan setiap hari meskipun ada kalanya oksigen dan tekanan darahnya turun naik. Tambah Ungku Ismail, Nad sudah boleh menggerakkan tangan dan kepalanya sejak beberapa hari yang lalu. Oleh itu, Ungku berharap semua orang mendoakan agar paru-paru Nad kembali pulih dan berfungsi secara baik. Dia masih dalam ICU. Apabila dia dalam ICU, kita tak boleh nak bergembira sangat. Sekarang kami semua harap paru-paru dia sembuh dan tidak perlu pakai mesin bantuan alat pernafasan. Dokter tengah buat analisis hari demi hari. Ibu bapa dia tak kuat walaupun nampak tenang. Saya mohon semua doakan Nad. Kita tak berada di tempat dia. Di samping itu, Ungku turut berbicara mengenai tabung sumbangan yang ditubuhkan buat Nad. Menurut Ungku, tabungan itu merupakan inisiatif kawan-kawan dan para peminat. Segala kutipan akan diberikan kepada keluarga Nad. Jelas Ungku, dia berharap netizen tidak mempersoalkan mengenai kekayaan dan harta yang dimiliki oleh Nad serta keluarganya sehingga tabung berkenaan perlu diwujudkan. Tak kisahlah mak bapak dia kaya, Nad kaya, ada insurans dan pakai barang branded kah, sumbangan ini semua secara ikhlas dan tanda prihatin terhadap individu lain. Terpulang dekat semua. Mungkin mereka memerlukan pertolongan. Kalau apa-apa perkembangan lain nanti saya akan maklumkan kelak. Sekian berita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you. Assalamualaikum semua. So inilah dia video yang saya janjikan untuk update tentang Nad Zainal. Okay, saya minta maaf kalau audio agak crappy sebab saya punya mic tak boleh function. Saya pun tak tahu kenapa. Okay, that aside, pertamanya lah saya nak clear up tentang merajuk sentap. Tidak ada istilah merajuk sentap ke benda ke. Saya ni cuba menggunakan akal saya untuk handle situasi macam tu. Apabila situasinya sudah terpesong, sudah ke arah yang salah. Apabila saya minta orang berdoa tapi orang lebih nak berceritakan tentang relationship lah, tentang kerjaya lah, padahal benda tu tak sepatutnya berlaku lah pada saya. Sebab saya ingatkan semua orang sama-sama fokus kepada ini ialah penulisan tentang memohon doa untuk Nad Zainal, tentang Nad Zainal. Okay, dah tak ada benda lain lagi tentang keadaan dia pada waktu ini. So, tapi nampaknya tak apalah, it's okay. So, dan kemudiannya apabila nama ibu bapa dia mula terpalit sikit dalam bahagian komen ni, saya rasa macam aduhai, mempersoalkan, mempertikaikan keputusan mereka. So saya tak, saya tak sukalah macam tu. Okay, cubalah hormat. Mereka sedang ada anak tunggal mereka yang terlantar di dalam ward ICU. Tolonglah hormat. Saya tahu awak memang mulut lancang. Saya tahu awak memang mulut memang awak tak sayang amalan awak. Awak memang dah buat amalan cempak ke orang lain. Memang awak tak kisah pun akhirat awak. Okey, saya faham adalah tu. Tapi sekurang-kurangnya relax sekejap lah kan, ke belakang. Bagilah ruang untuk ibu bapa dia fokus, cuba mencari ketenangan, cuba memikirkan bagaimana kalau ada masalah ke benda ke, macam mana nak fikir, macam nak selesaikan masalah tu. Okey, bagi mereka ruang. Tolong jangan peninggang kepala lah. Sebabnya walau macam mana pun story daripada komen semua ni, apa benda dalam komen semua ni akan sampai juga kepada mereka, dan saya tak suka datang dalam keadaan macam ni. Okay, enough of that. Itu satu. Keduanya ialah sebelum saya nak komen tentang Nad Zainal sekarang ni, saya nak beritahu sebab ada yang komen macam bukan komen, dia doa Nad cepat sembuh, Nad cepat sembuh, Nad cepat sedar, Nad cepat sedar, Nad cepat sedar. Moga-moga Nad sedar esok, Nad sedarlah Nad, kena kuat semua ni. Okey. Nad Zainal, dia bukannya tak sedar secara tiba-tiba. Dia bukan koma tiba-tiba yang macam kita pun tak tahu macam nak buat untuk sedarkan dia. So kita kena tunggu dia. Dia bukan macam tu. They call it induced coma. I mean, if you're familiar with the term, you can look up to it. So doktor bagi 2 ubat. Satu ubat tak ada gerak, satu ubat tidur. So daripada 2 ubat ni je,
dalam keadaan dia gem macam tu, so doktor boleh lancarkan operasi untuk bagi baik pulih badan dia, terutama sekali paru-paru dia. Kita dah explain dah apa jadi pada paru dia. So ubat-ubat tu boleh rawat, doktor mudah nak buat apa-apa prosedur pada badan dia untuk baik pulih. Sementara tu dia intubator, jadi macam oksigen disupply dengan cukup. Jadi tak ada apa-apa masalah situ. So kalau doktor stop dua ubat ni, Nak Zana pun bangun. Okay, sebab dah tak ada apa-apa yang menunjukkan dia perlu tidur, jadi body pun akan bangun. So kalau doktor masukkan balik dua ubat ni, pam, tidur balik. Doktor stop, dia bangun balik. So itu sebabnya tu. Jadi bukan salah berdoa macam tu, tapi pada saya macam saya takut, saya daripada baca komen tu macam takut ada yang salah faham, ingatkan Nat ni tertidur sendiri dan tak bangun-bangun. Bukan macam tu. Doktor memang dah rehatkan dia. So mudah. Okay, so perkembangan tentang Nat sekarang ni ialah setiap hari ada perkembangan yang kecil, sedikit demi sedikit positively. Tapi dalam sedikit ni ada session, ada keadaan agak stormy sikit, keadaan dia mungkin dia punya oksigen naik turun, dia punya BP naik turun semua ni. So tapi alhamdulillah dia progress. At the end of the day dia progress. Dalam 3 hari lepas doktor dah kurangkan ubat yang 2 ubat tadi tu. Jadi dia boleh sedar sikit. Dia boleh buka mata. Dia boleh gak sikit tangan dia, gak tangan dia. Dia boleh angguk. Kalau kita cakap dengan dia macam awal-awal dia panik lah. Lama-lama sikit, bila dah tenang sikit, dia sedar di dalam hospital, bila bercakap dengan dia boleh angguk. Dia boleh angguk macam tu. So itu keadaan dia. Okay, saya tak pasti sebenarnya kalau ni detail sebenarnya saya cerita ni agak terperinci jugalah. Saya cuba nak elakkan lebih terperinci. So please help me. So dalam keadaan macam itu, Nat sebenarnya masih lagi dalam ICU. Apabila dia dalam lagi ICU, maka dia masih kritikal. So bila dia masih kritikal ni, kita tak boleh nak orang kata happy sangat lah. Okay, kita masih mengharapkan 2 benda. Satu, dia punya paru-paru ni betul-betul sembuh. Kedua, doktor dah boleh excavate dia. Excavate ni cabut tempat mesin pernafasan tu. Sekarang masih lagi pakai, tapi dalam setting yang rendah. Saya rasa ada yang dah beritahu, Abang Izzat dah beritahu dah. So kita sekarang ni mengharapkan nak excavate dia, nak cabut. Tapi bila nak cabut tu, make sure dah ready lah. Kan? Kalau cabut-cabut paru-paru tak kuat lagi pun bahaya. So doktor tengah buat analisis, dia tengah buat inspection day by day, nak check dah kuat belum. Kalau belum kuat, selagi itulah dia orang tak boleh cabut. So selagi dia orang tak cabut ni, untuk saya personally, saya masih tak keruan. Okay, saya masih lagi tak keruan. Ibu bapanya of course lagi lah. Okay, walaupun mereka nampak tenang, mereka nampak relax, tapi risau anak tunggal ni. Okay, so dalam keadaan macam tu, saya pohon doa kepada semualah, untuk kita semua minta pada Allah, Ya Rabbi, permudahkanlah urusan extubation tu apabila paru-parunya sudah bersedia, dan Kau kurniakanlah kesembuhan, syifa kepada paru-paru dia. Bersih sucikanlah paru-paru dia daripada segala kotoran, darah dan apa-apa saja, agar dapat berfungsi balik dengan cara yang terbaik, dengan terbaik sekali, tanpa menggunakan mesin lagi. So kita doa macam tu. Okey, dan kita pohon juga oksigen dia sentiasa maintain, oksigen dalam darah dia sentiasa maintain. Okay, that is very crucial. Apa lagi? So itulah keadaan Nat Zainab sekarang ni. Kita doakan bila dalam dia sedar ni, kita doakan tak rasa sakit. Of course sakit. Harga dia tube ni, paru-paru macam tu, sakit sangat. Sumpah sangat-sangat sakit. Kalau awak boleh tengok dia, memang awak tahu sangat-sangat sakit. Kita tak berada di tempat dia. Okay, so kita tak boleh nak cakap. Dan itu saya macam, dalam bisnes saya kat hospital, saya tengok sini, dan juga ada pesakit-pesakit lain. Kita doakan juga untuk pesakit lain dalam mana-mana dalam dunia ni. Okay, kita doakan moga Allah kurniakan kesembuhan dan juga syifa kepada mereka. Saya macam, bila saya tengok keadaan kat situ, dan saya tengok kat komen orang cakap lancang, main sedap aja, memang tak pedulikan pun hidup ke mati ke, akhirat mereka bagaimana ke, saya macam subhanallah. Moga ia memberi tauladan kepada diri saya sendiri, dan saya kongsikan kepada kamu semua, sebabnya saya rasa beribu-ribu, mungkin berbelas ribu kot orang DM pada saya, minta saya buat balik video ni, buat balik bagi tahu perkembangan. Dan saya rasa inilah orang-orang yang baik, yang hatinya bersih suci, yang boleh nampak kebenaran, yang boleh nampak insya-Allah
apa benda saya cuba buat ni tidaklah apa-apa bermaksud apa-apa, kecuali saya cuba kongsikan saja. Jadi orang yang sayang dia, orang yang merindukan dia boleh dapat jawapan dan mereka boleh mendoakan. Apabila kita beritahu secara terperinci, tak adalah benda-benda mengarut keluar, tak ada orang spekulate yang bukan-bukan, sebab dah keluar cerita apa benda yang bukan-bukan yang tak ada kena-mena pun, yang tidak tepat. So sebab tu saya beritahu in detail. Tapi kadang-kadang terlebih sangat detail tu, ada kadang kurang sangat. So saya cubalah apa lagi nak beritahu, itulah dia. So saya cuma, sekarang kita dah buat mohon sumbangan. Mohon sumbangan ni ialah mohon sumbangan lah, kan, dia bukan mohon pendapat. Kalau mohon pendapat tu mungkin kita dah minta pendapat daripada awak lah kan, tapi kita dah minta pendapat daripada doktor dah, nak pergi hospital mana lepas ni, nak apa benda nak stay, apa nak buat lepas ni, bagaimana ingin kurangkan kos, bagaimana ini, bagaimana itu ibu bapa dia. Itu ibu bapa dia dan kita tak perlu nak tahu pun. Mohon sumbangan ni ialah inisiatif kawan-kawan dan juga peminat untuk kita tolong saja. Kita dapatkan saja, kita grab saja apa-apa sumbangan dan kita berikan kepada ibu bapa dia. Tak kisahlah dia ada insurans ke, mak bapak dia kaya ke, datuk nenek kaya ke, Nazana tu sendiri kaya sebab dia artis ke, sebab dia pakai branded ke benda ke, tak peduli benda tu semua. Kita sama-samanya dengan rela hati, dengan suka hati, dengan hati yang ikhlas, kita gather sama-sama, kita cuba berikan saja sumbangan, tak kisah apa juga keadaan mereka. Janji kita dah bagi, ini sebagai menunjukkan bahawa kita prihatin. That's the whole point, for asking for donation ni. So tak peduli apa benda pun keadaan dia, okay, kita itu. So saya mohon sumbangan ni, siapa yang nak tu RM1, RM2, RM3 terpulang, okay. Dan saya dah bekerjasama dengan satu pertubuhan, jadi orang convince, kita pun tak nak angki-pengki apa benda ke. So dia inilah, okay, ini salah satu effort saya kepada ibu bapa dia, dan ibu bapa dia setuju. Okey, jadi jangan mempersoalkan, mempertikaikan keputusan ibu bapa dia. Okey, mereka dalam keadaan yang memang memerlukan pertolongan. Ada, bukan saya seorang, saya sebenarnya ada juga yang tolong-tolong yang lain. Cuma sekarang ni bila orang semua datang kepada saya minta, so saya bagi je. Okey, ada juga yang lain yang tolong. Saya tak sure kalau saya nak sebut nama mereka. So itulah dia. Terima kasih sangat kerana sudah mendengar video sepanjang 10 minit ini. Okey, kalau ada apa-apa hal saya akan beritahu insya-Allah. Tapi sebelum tu saya mohon kamu semua terus berdoa, okey, kepada Allah agar Nak Zainal diberikan kesembuhan. Allah lucutkan rasa sakit di badannya itu. Allah lenyapkan rasa sakit yang berada di badannya itu. Allah sembuhkan paru-parunya. Okey, Allah pelihara organ-organ bahagian dia yang lain agar tidak ada kemerosotan. Allah lindungi dia daripada apa-apa yang kita nampak dan kita yang tak nampak, yang menyakiti dia, okey. So kita mohon Allah berikan dia perlindungan juga kepada ibu bapa dia. So kita doa yang baik-baik. Ini semua kepada orang yang baik-baik, yang berbelas ribu ni yang komen minta saya balik ni. Ini untuk kamu, okey. Yang mana cakap-cakap mipik ni lantak guang lah, okey. Fikir sendirilah akhirat. Okey, terima kasih banyak. InsyaAllah doakan semua baik dan kalau apa-apa saya akan update balik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.